Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Syahidah Sulaiman. Saya nak kongsikan lagi tentang minat dan yakin berbahasa Inggeris atau MyBI. Okey, jadi ini ialah perkongsian kelima. Kita mulakan dengan tagline kita seperti biasa. When I say you great, you say yes, I'm great. You great. Okey, one more time. You great. Okey. Jadi di sini saya akan sambung kepada strategi 5P kita iaitu read and write more. Okey? Jadi kalau kata dah tengok yang perkongsian sebelum ni, kamu boleh ikuti yang ini. Jika tidak, boleh tengok yang sebelum ni supaya tahu apa yang telah saya bincangkan tentang strategi 5B. Okey. Pendeknya akronim dia ialah BADGOOD. Baca, banyak membaca dan menulis. Yang kita masukkan strategi 5B tu, kita ada yang sebelum ini dan kita ada di sini. Jika kamu hendak menguasai bahasa Inggeris, kamu perlu banyak membaca dan menulis. Jadi kata kuncinya ialah banyak. Okay, a lot. So you need to read a lot. Okay, baca, okay, tulis, kongsi dan tanya. Okay. Dan mestilah banyak dan kerap dilakukan. Banyak membaca juga banyak menulis. Okey, hari tu kita dah tengok dalam perkongsian sebelum ini, baca daripada artikel-artikel, majalah, surat khabar misalnya. Tapi sekarang kamu mungkin tak beli pun surat khabar. Ayah kamu pun tak beli surat khabar bahasa Inggeris. Kadang setengah tempat tu susah. Kamu ada handphone kan, ada smartphone. Jadi buka artikel-artikel apa yang ada dalam internet. Very short article but can help you to learn and understand the structure. Jadi bila kita membaca, we try to practice this ROLR. Read, observe, learn, remember. Okay, read, observe, learn, remember. Boleh? Okay, jadi berdasarkan contoh-contoh, ni contoh keratan dari majalah. Jadi kamu boleh tengok macam mana mereka menulis dalam bahasa Inggeris. Juga saya dah kongsikan, even if you read the cartoons, you can learn English. Sebab tu pelajar ada yang kata, saya suka main game. Macam mana kamu boleh, how do you improve your English? I can see the instructions in English when I play games. Main game pun boleh juga menambah kosakata dan juga meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris. Tentulah kita nak, kalau kamu main game tu, arahannya mungkin tak banyak dalam bahasa Inggeris, betul tak? Banyak lebih kepada berlawan dan dapatkan markah. Jadi apa kata kamu beli buku atau pinjam buku di perpustakaan awam kan? Sekarang dah boleh pergi perpustakaan awam misalnya yang berdekatan, pinjam buku, baca buku. Atau sekarang macam saya kata tadi, maklumat di hujung jari anda, right? Information at your fingertips. So, pergi internet, macam-macam kamu boleh baca. Juga kita telah tengok common mistakes. What are the common mistakes among students? Okay, ini kita bagi 5 ni je. Agaknya berapa yang kamu betul lah hari tu? Okay, kita pun dah kongsi jawapan kan? Okay, dalam perkongsian seterusnya nanti kita akan bincang bagaimana nak menguasai asas bahasa Inggeris. Bagaimana bukan apa. Sebab kamu dah belajar yang apa tu daripada guru bahasa Inggeris kamu. Betul tak? Sama ada dari tadika kecil lagi, pergi sekolah rendah, pergi sekolah menengah. Katalah tadika setahun, sekolah rendah atau sehingga 6 tahun, 7 tahun dah, 7 campur tingkatan 1 hingga tingkatan 5, 12 tahun. Lama tu kan? Okay. Jadi kita akan kongsikan strategi untuk menguasai asas. Okey, ini jawapan yang kita kongsi. Tapi mungkin kalau saya terang sekarang pun kamu tak nampak lagi sebab kita tak kongsi strategi tu. Okey, kamu boleh tengok berapa yang kamu silap, kamu simpan dulu dalam video yang berikutnya iaitu dalam siri yang berkaitan dengan kuasai asas bahasa Inggeris. Belum lagi kita masih minat dan yakin berbahasa Inggeris.
Jadi saya akan kongsikan strategi cara untuk menguasai asas. Okey. Jadi sebenarnya membaca ialah kunci kepada segalanya. Maka bijaklah memilih apa yang dibaca. Dalam menimba ilmu kan, contoh kita cakap tentang ilmu bahasa Inggeris, tentulah kamu perlu banyak membaca buku-buku dalam bahasa Inggeris. Contohnya buku cerita, novel dalam bahasa Inggeris. Okey, artikel dalam bahasa Inggeris. Apa saja dalam bahasa Inggeris terutamanya melalui internet akan menyumbang kepada penambahan kosakata anda. Okey. Jadi write more. So now we move to write more. Kamu kena menulis dengan lebih banyak. Okey, contoh kamu ada Facebook, kamu ada friends in your Facebook. So you can write also in English. Tetapi mungkin sukar sebab ramai kan kawan kamu yang mungkin tak semua suka kamu dalam bahasa Inggeris di Facebook, betul tak? Tiba-tiba je kamu dalam bahasa Inggeris. Sebab tu kalau kamu ingat strategi yang pertama 5B tu, comes up, cari peluang kan. Lepas tu kamu kena mula. Buat salah tak apa tapi baiki. Contoh kamu mula dengan kumpulan WhatsApp tu. Create a WhatsApp group with your friends who really want to learn and improve English. Then you write more in English with your friends and learn from each other. Okay, tak apalah buat silap. Dalam menulis juga kita kena kongsi, banyak berkongsi dan bertanya kan. Jadi di sini banyak menulis dan juga banyak baca. Jadi kamu boleh pinjam dan kongsi contoh novel kamu dalam bahasa Inggeris, kawan kamu. Tapi kalau sekarang semua orang tak, kebanyakan orang tidak minat membeli buku contohnya, betul tak? Jadi pergi saja online, banyak artikel dalam bahasa Inggeris yang boleh kita download pun kan, atau view saja dalam handphone kamu tu. Cuma dia kecil lah sikit. Jadi kalau kamu ada laptop, buka kat laptop besar nampaknya, atau kamu ada tablet, buka kat tablet besar sikit nampaknya, betul tak? Jadi mata kamu tak sakit lah sebab nak baca kan. Okay. Yang bagus tentang online reading ni, kamu boleh terus juga cari apa yang tak faham melalui online dictionary. Kan saya dah kongsi hari tu online dictionary. Okey, dalam peperiksaan seterusnya berkuasai asas bahasa Inggeris, kita akan bagi lebih banyak tips-tips macam mana nak search online and get all those online dictionary, how to pronounce, how to find the meaning, definition, semua tu akan dikongsikan. Okey, sekarang kita cakap tentang penulisan, writing. How to improve the writing. Okey, contoh. Mungkin kamu sudah berada di college dan mendengar video ini. Di college, kamu ada pesyarah. Mungkin pesyarah kamu ada yang suka dalam menulis email dalam bahasa Melayu. Tapi ada pesyarah macam saya ni, saya suka dalam bahasa Inggeris. Jadi tak kira lah pelajar tu belajar Melayu ke, bukan Melayu ke, antarabangsa ke, pelajar tempatan ke. Semua saya tulis dalam bahasa Inggeris sebab dalam bahasa Inggeris ni cepat sikit. Kalau dia punya. Jadi saya juga try to improve my English by writing every day in English. Then I inspire my students at the university to write English correctly. Jadi macam ni yang pertama lah. Memanglah serabut kan. Okeylah kalau dia pelajar tahun pertama, saya rasa itu okey lagi. Katalah, kita bergerak balik ke sini. Katalah pelajar ini sudah bekerja tapi tak ada orang tegur. Macam ni saya tegur lah. Okey, saya kata cuba buat line by line. Tapi awak nampaklah dia macam malasnya nak tulis huruf besar, huruf kecil, betul tak? Dia rasa, alah takat tulis dekat lecturer je email ni. But this is the practice that you should start now. So you write correctly. I itu sepatutnya besar. Adalah spacing kat sini, betul tak? Here ni kena huruf besar lah. Ayat yang lain, contoh. So, tapi dia dah mula dan dia akan boleh improve lagi. Jadi, sekurang-kurangnya saya sebagai pesyarah membantu pelajar saya meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris. Jadi, kamu kalau ada guru yang banyak bantu kamu, work hard for it. Ask your teachers. They will be very helpful. They will be happy to
to see you improving your English. Betul tak? Okey, kita ambil artikel The Star ni pada tahun 2013. The Star banyak melaporkan isu bahasa Inggeris dan saya sukalah ambil artikel ni dan rujuk di sini. Okey, di sini dia kata graduates only know SMS jargon, not proper English. Ini zaman dulu. SMS sekarang zaman apa? Zaman WhatsApp kan? Telegram, WhatsApp. Tapi WhatsApp lah sangat popular sekarang ni. Jadi sama juga. LOL lah apalah. Kadang saya ni memang tak faham lah. Sebab tu saya suka pelajar saya email. Jadi saya paksa pelajar menulis secara ayat yang penuh, kataan yang penuh. Itu yang mereka tak suka. Okey. Jadi itu yang membuatkan mereka belajar. Sekurang-kurangnya mereka tidak terbawa-bawa sehingga satu tahap mereka bekerja, nak mohon kerja, dah bergraduan, mohon kerja pun menulis sesuka hati mereka. Terutamanya dalam SMS ataupun WhatsApp. Sekarang banyak WhatsApp lah. So actually, you know what? The companies out there, they are not looking for candidates with impossible English, but those with a moderate command to get the task done. Moderate tu maksudnya taklah canggih sangat kamu punya bahasa Inggeris. Sebab tu saya kata nak jadi terlalu pakar macam guru kamu yang memang ambil teaching as second language TESOL untuk degree dia. Tidaklah. Kita tidak perlu sebaik guru kita kan. Sebab guru turunkan ilmu, kita amalkan dan ambil asasnya dahulu yang mana kita utamakan penguasaan asas. Dah kuasai asas, okay, let's move on and be more expert. But of course, dia kata kat sini, untuk kamu graduan, mendapat pekerjaan, mereka cari yang boleh. Asas bahasa Inggeris tu okey lah, bolehlah menulis dalam bahasa Inggeris, betul tak? Jadi tidaklah perlu takut kalau tak sempat nak menguasai sepenuhnya. Tetapi kita kena berusaha setiap hari. Ini contohlah email rasmi yang ditulis. Saya tulis sebagai contoh. Tengok huruf besar, huruf kecilnya, komanya, macam kamu tulis untuk kerja sekolah kamu bagi pelajar. Okay? Jadi bila kita berkomunikasi dengan pihak luar, kita kena tunjukkan secara profesional apa melalui email. Jadi ini dipanggil email rasmi. This is one of the ways for communication, isn't it? Through emails. Okay? Jadi kalau semi formal, mungkin saya dah kenal Julie ni kan. Instead of tadi kita kata dia Miss Julie, lengkap. Miss ni kalau bahasa Inggeris kita tak tahu dia perempuan ke maksud saya dia perempuan yang sama ada dah berkahwin atau belum, kita boleh guna MS contoh. Okay? Dan kita punya apa dipanggil email signature kat bawah ni. Jadi kalau kita dah mungkin kenal Julie ni, jadi kita boleh buat semi formal. Mungkin dia tak perlu pun, dia tak nak pun Miss Julie tu atau panggil saya Dr. Syahidah ke, tak nak. Dia kata dah kenal kan, dia kata hi Syahidah, so saya akan kata kat dia hi Julie dalam email. Dia jadi semi formal kan. Jadi daripada thank you, jadi saya kata thanks sahaja, ringkas kan. So that's possible. And we follow. And of course when you write an email, you need the subject. Apa you nak cakap pasal apa kat email ni? Jangan biar blank. Email sangat penting. Bila kamu di sekolah menengah misalnya, kamu akan lepas SPM kamu akan mohon UPU kan, nak masuk universiti, college, kamu akan guna email. Okay. Jadi kamu perlu semak email untuk dapatkan notifikasi permohonan anda. Jadi jadikan email sebagai satu practice. Create satu email yang namanya bagus, menunjukkan nama kamu. Janganlah bagi nama yang pelik-pelik, betul tak? Jadi balik kepada email, akan ada di mana email kamu mungkin menjadi tidak formal. Contoh saya dah kenal Julie ni, saya pun dah berbulan-bulan kenal, bekerjasama. Saya kata hi Ju, macam tu je, tak payah Julie pun. Nice training, good. Okay, tak penuh pun, thank you, SS saja. Saya punya short form SS. Contoh, masih dalam email tetapi tidak formal. Okay, jadi kita kena tahu bila kita perlu berkomunikasi secara formal dan tidak formal. Itu saja buat masa ni. Jumpa lagi dalam perkongsian akan datang. Terima kasih.